Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan salam Malaysia Madani. Nama saya Muhammad Hakimi bin Asnin alias Hurairah, berumur 18 tahun. Saya berasal daripada Kampung Bino Tengah, Sub Keningau. Saya sedang melanjutkan pelajaran di IPGM Kampus Keningau dengan mengambil option pendidikan Islam. Saya akan mengacarakan sesi temu ramah kami pada hari ini dengan membawa tajuk komunikasi dalam era digital. Fokus perbincangan kami pula ialah berkaitan dengan peranan komunikasi era digital dalam memelihara bahasa dan memupuk perpaduan negara. Terlebih dahulu, eloklah jika kita berkenal-kenalan dengan sahabat saya. Izinkan saya untuk memberikan pantun untuk mempersilakan sahabat saya memperkenalkan diri. Hebat laris, bunga melati, banyak diambal, harum aroma. Orangnya manis, berbudi pekerti. Ayuh mengenal saudara pertama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Nasrullah bin Rosli. Saya berumur 18 tahun, berasal dari Kampung Pamalan, Keningau, Sabah. Saya sekarang sedang melanjutkan pelajaran di IPJ Kampus Keningau dan mengambil option pendidikan Islam. Terima kasih. Baiklah, indah pingat, anggun mewah, warnanya tua, disalut keluli. Orangnya hebat, pantang menyerah. Saudara kedua, mari kenali. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Azimi bin Asri. Sama juga dengan rekan-rekan saya yang lain, berumur 18 tahun. Berasal daripada kampung Toritaut Keningau, dan kini saya melanjutkan pelajaran di IPGM Kampus Keningau dan mengambil option pendidikan Islam. Baiklah, terima kasih kepada saudara Nasrullah dan saudara Azimi kerana memberikan sedikit masa untuk memperkenalkan diri masing-masing. Tanpa melengahkan masa lagi, saya akan meneruskan sesi temu ramah kami dengan membincang berkaitan dengan tajuk temu ramah kami, itu komunikasi dalam era digital. Seperti yang kita tahu, komunikasi ini merupakan proses pertukaran maklumat, idea, perasaan, atau pemikiran antara dua atau lebih individu. Komunikasi disampaikan melalui berbagai medium seperti lisan ataupun tulisan dengan tujuan mencapai pemahaman dan kerjasama yang lebih baik. Komunikasi ini juga melibatkan dengan penghantar yang menyampaikan message. Seterusnya, penerima akan menafsirkan message tersebut dan memberi maklum balas yang mana akan memberi tanda bahawa dia faham apa yang telah disampaikan. Matlamat utama komunikasi pula ialah untuk memastikan message yang disampaikan ini dapat difahami dengan tepat oleh penerima. Dalam era modernisasi ini, teknologi telah berkait rapat dalam kehidupan seharian kita. Teknologi ini juga banyak membantu dan menjadi sebahagian dalam kehidupan seharian kita. Seperti mana teknologi berkait rapat, komunikasi juga semakin lama semakin terkait dengan teknologi ini, yang mana kita menggelarnya sebagai komunikasi dalam era digital. Saya meminta kepada saudara Anas, saudara Nasrullah, untuk menerangkan lebih lanjut berkaitan dengan komunikasi dalam era digital. Terima kasih saudara Hakimi atas soalan yang diajukan sebentar tadi. Baiklah, komunikasi dalam era digital ini sering kita dengar pada setiap hari. Namun, adakah kita tahu akan maksudnya? Baiklah, di sini saya akan terangkan maksudnya. Komunikasi dalam era digital bermaksud pertukaran atau perkongsian maklumat, idea dan pendapat secara elektronik. Antara contoh elektronik yang kita gunakan adalah telefon, radio, televisyen, laptop dan lain-lain. Dalam menyampaikan maklumat, kita akan menggunakan email, pesanan seperti WhatsApp, media sosial, Facebook, Instagram, ataupun panggilan video ataupun panggilan audio.
Dengan menggunakan komunikasi era digital ini, sudah tentu ia akan memudahkan urusan kita, meningkatkan produktiviti kita dalam kehidupan seharian kita. Komunikasi ini telah membantu kita dari segi pengurusan, pemasaran dan banyak lagi. Terima kasih. Baiklah, terima kasih kepada Saudara Nasrullah kerana memberi penjelasan terhadap komunikasi dalam era digital. Seterusnya kita beralih pula kepada fokus perbincangan temu ramah kita pada hari ini, iaitu berkaitan dengan peranan komunikasi era digital dalam memelihara bahasa. Saya mempersilakan kepada mana-mana saudara jika ingin mengutarakan idea berkaitan dengan fokus perbincangan kita pada hari ini. Pertama sekali, terima kasih kepada Saudara Hakimi kerana telah memberi peluang kepada kami untuk mengutarakan pendapat. Terlebih dahulu, izinkan saya untuk mengutarakan pendapat dahulu. Menurut pandangan saya, antara peranan komunikasi era digital dalam memelihara bahasa ialah melalui penggunaan yang kreatif. Seperti yang kita ketahui, institut pendidikan tinggi seperti universiti maupun IPG menganjurkan karnival bahasa sempena Minggu Bahasa. Dalam hal ini, Jabatan Bahasa bertanggungjawab dalam memastikan keterlibatan murid memuaskan dan amat memberangsangkan. Okey, pelbagai pertandingan akan dianjurkan seperti penulisan kreatif, cerpen, certot, blog dan sebagainya. Kebanyakan siswa akan mencari maklumat melalui platform Google, YouTube dan sebagainya. Tetapi mereka akan lebih tertarik untuk berkomunikasi ataupun merujuk kepada rakan sebaya mereka yang lebih arif mengenai bidang ini. Kita dapat lihat komunikasi memainkan peran yang penting dalam kegiatan seperti ini. Antara contoh aplikasi yang sering mereka gunakan untuk mencari maklumat dan berkomunikasi adalah TikTok, WhatsApp, Instagram dan sebagainya. Terima kasih. Baiklah, pada pendapat saya, komunikasi dalam era digital ini sangatlah membantu dalam memelihara bahasa kita. Mengapa saya mengatakan begini? Hal ini kerana komunikasi ini membantu dari segi pendidikan. Ia menyediakan pelbagai bahan pembelajaran yang berbeza seperti visual, video dan lain-lain. Antara contohnya ialah aplikasi pembelajaran bahasa seperti Duolingo. Duolingo ini menyediakan latihan yang pelbagai dan latihan harian agar pengguna itu tetap menggunakannya dan mempelajari sesuatu bahasa secara konsisten. Jadi dalam aplikasi ini ia mempunyai latihan yang pelbagai yang mampu menarik minat kepada masyarakat kita pada hari ini, terutamanya kepada anak-anak muda yang sekarang ini terdedah kepada bahasa rojak. Ini buktinya. Bukti aplikasi ini menarik adalah aplikasi ini telah dimuat turun sebanyak 500 juta lebih orang dan mendapat penilaian 4.7/5 bintang. Orang luar negara juga sering menggunakan aplikasi ini dan ada segelintir mereka mempelajari bahasa kebangsaan kita sendiri. Dengan ini, bahasa kita dapat dikekalkan dengan baik sekali. Selain itu, dalam teknologi, ia ada menyediakan kelas dalam talian. Kelas dalam talian ini sangatlah membantu kepada pelajar-pelajar kita di negara kita. Khususnya kepada pelajar-pelajar yang berada di kawasan terpencil seperti di Sabah yang terdapat banyak kawasan pedalaman yang kurang terdedah kepada bahasa kebangsaan kita. Dengan menggunakan kelas dalam talian ini, mereka yang berada di kawasan terpencil ini berpeluang untuk berjumpa dengan guru-guru yang berpengalaman dan profesional dalam mempelajari sesuatu ilmu, khususnya kepada bahasa kebangsaan kita. Di samping itu, kita juga mempunyai aplikasi YouTube yang menyediakan pelbagai video yang mengajari tentang bahasa kita. Masyarakat kita tidak perlu mencari guru yang berbayar, kursus-kursus yang berbayar. Mereka hanya perlu membuka telefon mereka dan melihat video-video di YouTube itu. YouTube ini juga sesuai kepada mereka yang jenis malas membaca dan menulis.
mereka hanya perlu melihat dan mendengar sahaja. Yang terakhir, teknologi ini mempunyai perpustakaan digital. Perpustakaan digital ini mempunyai pelbagai jenis buku yang kita boleh pilih, buku-buku yang kita minati. Perpustakaan digital ini juga mempunyai lagi banyak buku daripada perpustakaan fizikal, dan ia juga sangatlah mudah digunakan kerana kita hanya perlu mencari perpustakaan ini dengan hujung jari sahaja, dan ia juga dibuka 24 jam berbanding dengan perpustakaan fizikal yang hanya dibuka pada waktu-waktu tertentu sahaja. Ini menunjukkan perpustakaan yang kita ingin baca buku mudah diakses, dan di sini kita boleh meningkatkan kosakata kita dan banyak lagi. Terima kasih. Baiklah, terima kasih kepada Saudara Nasrullah dan Saudara Azimi karena mengutarakan pendapat yang sungguh bernas. Apa yang kita dapat simpulkan di sini ialah komunikasi ini memainkan peranan penting dalam memelihara bahasa. Bahasa ini perlulah kita jaga agar tidak ketinggalan zaman dan dapat menjaga martabat bahasa. Seterusnya, saya akan melanjutkan lagi sesi temu ramah kami dengan fokus yang kedua, yaitu bagaimanakah komunikasi era digital mampu memupuk perpaduan negara. Dengan ini, saya mempersilakan mana-mana saudara untuk mengutarakan pendapat. Sebelum itu, Saudara Anas, izinkan saya sekali lagi untuk mengutarakan pendapat saya terdahulu. Pada pandangan saya, antara peranan komunikasi dalam memupuk perpaduan negara ialah melalui perkongsian budaya. Seperti yang kita ketahui sekali lagi, ketika musim perayaan, tidak kira sambutan hari raya yang dirayakan oleh orang Muslim, sambutan Deepavali bagi kaum Hindu, maupun sambutan Tahun Baru Cina bagi kaum Cina. Masyarakat akan memuat naik gambar mereka di media sosial dengan tanda untuk memaparkan gambar mereka sebagai tanda sambutan itu adalah sambutan yang riang. Melalui sebentar. Melalui perkara seperti ini kita dapat lihat mereka memuat naik gambar sebagai tanda untuk memanggil maupun mempelawa saudara mereka untuk merayakan perayaan itu bersama-sama. Kita dapat lihat melalui budaya seperti ini, hubungan antara kaum semakin erat kerana sekiranya kita merayakan perayaan itu bersama-sama, tidak kira dari berbagai kaum, ianya akan memupuk perpaduan melalui menjamu selera bersama, berbicara tentang budaya masing-masing. Tidak lupa juga dengan melalui pemberian duit raya, terutama ibu bapa kepada anak-anak jiran, anak-anak sendiri, maupun anak-anak saudara mara. Seperti yang kita tahu, teknologi sekarang semakin modern. Kita boleh memberi duit raya melalui online banking, transfer, dan sebagainya. Melalui kegiatan komunikasi seperti ini, kita bukan sahaja dapat memupuk perpaduan negara, malah mengeratkan hubungan silaturahim antara keluarga. Sekian. Baiklah, Saudara Azimi mempunyai pendapat yang sangat bernas di sana. Baiklah, pada pendapat saya, komunikasi dalam era digital ini sangatlah dapat membantu memupuk perpaduan kita. Hal ini dikatakan demikian kerana teknologi ini mampu mengongsikan maklumat di mana-mana sahaja. Sebagai contoh, apabila adanya aktiviti terbuka seperti gotong royong, festival dan hari sukan negara, kita menggunakan teknologi sebagai platform untuk menyebarkan maklumat tersebut kepada masyarakat kita bahawa adanya aktiviti terbuka yang boleh masyarakat itu sendiri menyertai aktiviti tersebut. Dengan adanya aktiviti yang diadakan ini, maka pelbagai latar belakang masyarakat boleh menyertai, dan di sana mereka boleh saling mengenali, mengeratkan silaturahim dan lain-lain. Selain itu, dalam perkongsian maklumat, kita boleh juga membantu masyarakat kita. Sebagai contoh, dalam satu kampung itu terdapat jiran kita yang rumahnya terbakar. Di sini kita sebagai jirannya haruslah membantunya.
Tetapi dalam memudahkan proses pembantuannya itu, kita boleh menyebarkan maklumat bahawa perkara tersebut rumahnya terbakar dengan hanya memberi maklumat di dalam grup WhatsApp, grup kampung. Di sana masyarakat kampung boleh mengetahui bahawa adanya kampung jirannya terbakar. Di sini mereka juga boleh meminta sumbangan dana dengan mudah dengan hanya menggunakan kod QR. Di situ kita dapat melihat perpaduan kita semakin erat kerana saling membantu, saling mengenali dan banyak lagi. Di samping itu, teknologi juga dapat menyelesaikan isu semasa dengan segera. Isu semasa merupakan konflik yang negatif, iaitu seperti pembalahan dan pergaduhan. Oleh itu, teknologi berperanan sebagai platform untuk masyarakat saling berinteraksi, saling berkongsi pendapat antara satu sama lain dalam menyelesaikan isu tersebut. Oleh itu, isu tersebut dapat diselesaikan dengan pelbagai pendapat dan isu tersebut dapat diselesaikan dengan kepuasan oleh pelbagai masyarakat lah. Dan yang terakhir, dari segi pemasaran. Dalam teknologi kita adalah adanya pemasaran dalam talian yang melibatkan penjual dan pembeli, dan di situ adanya berlaku interaksi antara dua kumpulan tersebut. Dan apabila di situ berlaku interaksi, maka akan terjadinya erat silaturahim yang akan terjadi. Dan apabila pembeli itu kerap membeli barang yang sama dari syarikat yang sama, maka di situ penjual itu akan semakin mengenali kepada pembeli tersebut, dan di situ akan kita lihat silaturahim semakin erat. Itu sahaja daripada saya. Wah, sungguh benar sekali idea-idea yang disampaikan oleh Saudara Azimi dan Saudara Nasrullah sebentar tadi. Apa yang kita dapat simpulkan melalui perbincangan kita sebentar tadi ialah komunikasi memainkan peran penting dalam era digital kerana mempunyai maafkan saya. Komunikasi memainkan peranan yang amatlah penting dalam era digital kerana mempunyai pelbagai manfaat seperti yang kita bahaskan tadi. Oleh itu, kita sebagai masyarakat negara haruslah proaktif dalam komunikasi era digital ini kerana mempunyai pelbagai manfaat untuk diri kita serta masyarakat. Walau bagaimanapun, pada masa kini banyak remaja yang telah mengabaikan komunikasi ini. Mereka telah menggunakan teknologi tanpa berkomunikasi, yang mana menyebabkan kehidupan mereka lebih menyendiri. Oleh itu, saya meminta sekali lagi kepada saudara-saudara saya untuk mengutarakan pendapat tentang apakah kesan jika komunikasi dalam era digital ini diabaikan oleh masyarakat pada masa kini. Baiklah, terima kasih. Izinkan saya mengutarakan pendapat saya yang pertama. Dalam teknologi ini, apabila kita mengabaikannya, masyarakat kita akan kurang dalam penggunaan bahasa kebangsaan kita dalam komunikasi harian, terutama kepada generasi muda yang sekarang terdedah kepada bahasa asing, iaitu seperti Inggeris, dan malah lebih teruk lagi mereka menggunakan bahasa rojak, iaitu bahasa yang mencampur adukan bahasa Melayu dan bahasa Inggeris. Di sini kita boleh lihat warisan bahasa ibuda kita boleh menjadi merosot dan ia akan semakin hilang. Di samping itu akan terjadinya keterasingan budaya, iaitu budaya kita itu semakin berjauh-jauhan. Ini menyebabkan kita antara kaum di Malaysia ini seperti Melayu, Cina dan India, kita tidak saling mengenali budaya kita secara mendalam, dan ini menunjukkan perpaduan kita semakin renggang, dan ini memberikan impak yang negatif kepada negara kita. Itu sahaja daripada saya. Baiklah, menurut perspektif saya pula, antara kesan pengabaian komunikasi dalam era digital ialah berlakunya kemerosotan dalam hubungan sosial. Seperti yang kita ketahui,
kebanyakan pelajar IPTM mendapat universiti yang agak jauh daripada tempat mereka sendiri. Seperti yang berlaku dekat IPJ saya sendiri, lebih daripada separuh siswa di sini merupakan pelajar semenanjung dan selebihnya daripada Sabah. Kita dapat lihat di mana mereka ditempatkan itu tidak tentu dan bergantung kepada keputusan KPM tersendiri. Oke. Kita dapat lihat di sini keluarga mereka maupun ibu bapak mereka akan sentiasa mengambil berat tentang keadaan anak mereka. Sekiranya anak mereka langsung tidak memberitahu ataupun berkomunikasi dengan ibu bapak mereka, tentulah ibu bapak atau ibu bapak mereka akan risau. Oke. Seperti yang kita lihat di TikTok, isu strict parents amat apa yang kita boleh katakan amat tersebar luas dan semakin banyak dalam kalangan keluarga. Sekiranya anak mereka tidak mengabarkan kabar mereka kepada keluarga, terutama ibu bapak, apa pandangan kepada yang kita katakan strict parents itu? Tentulah marah dan agresif. Begitu juga sebaliknya, sekiranya ibu bapak langsung tidak berkomunikasi maupun berhubung kepada anak mereka, tentulah anak mereka akan merasa tersinggung, merasa tidak diambil berat langsung, merasa tidak diambil peduli. Padahal mungkin ibu bapak mereka sibuk bekerja. Tetapi walaupun keluarga itu sendiri, khususnya ibu bapak sibuk bekerja, mereka haruslah mempunyai masa untuk anak-anak mereka, terutama yang berjauhan daripada mereka sendiri, agar hubungan sosial ini tidak semakin merenggang. Sekian itu saja dari saya. Terima kasih sekali lagi kepada saudara Nasrullah dan saudara Azimi karena menerangkan kepada kita dengan lebih lanjut berkaitan dengan kesan pengabaian komunikasi dalam era digital. Dengan ini kita sebagai masyarakat yang prihatin haruslah lebih cakna dan mengambil langkah-langkah untuk kita mengekalkan penggunaan komunikasi era digital ini. Saya ingin meminta bantuan daripada saudara-saudara saya untuk memberikan sedikit langkah untuk mengekalkan penggunaan komunikasi era digital dalam masyarakat. Baiklah, terima kasih lagi kepada saudara Hakimi. Baiklah, dalam langkah-langkah memelihara teknologi pada zaman kini ada banyak sebenarnya. Antaranya, kita boleh menyediakan perkara yang menarik dalam minat masyarakat di teknologi ini. Jika kita melihat pada hari ini, banyak pakar-pakar dalam menghasilkan aplikasi yang boleh menghasilkan aplikasi yang menyeronokkan. Seperti yang saya katakan tadi, seperti aplikasi Duolingo. Tapi saya berpendapat bahawa aplikasi-aplikasi seperti begini boleh ditingkatkan lagi kerana adanya zaman kini AI. Yang di sana saya boleh melihat masa hadapan begitu cerah dengan adanya AI ini. Selain itu, kerajaan juga boleh menyediakan wifi yang percuma dan laptop yang percuma. Bagi wifi yang percuma, kerajaan boleh menyediakan wifi di kawasan pedalaman agar mereka dapat mengakses laman sesawang agar mereka dapat mencari maklumat-maklumat penting. Selain itu, untuk laptop percuma, ia boleh dibekalkan kepada pelajar-pelajar agar mereka sering menggunakan teknologi ini. Selain itu, kerajaan juga boleh menyediakan satu tempat pusat cyber di kawasan pedalaman kerana kita tahu di kawasan pedalaman kurangnya teknologi dan oleh hal yang demikian masyarakat di kawasan pedalaman ini boleh ke pusat cyber untuk mencari maklumat di sana. Dan yang terakhir, kita perlu didik pelajar-pelajar sekolah rendah kita lagi agar mereka dapat tahu cara menggunakan teknologi pada zaman kini dengan baik. Kita juga perlu mendidik anak-anak kita agar tidak menggunakan teknologi ini dengan salah. Kerana mereka mungkin akan lalai dengan penggunaan teknologi ini seperti bermain video game, melihat TikTok dan banyak lagi. Dengan adanya teknologi kepada anak-anak muda kita, maka mereka boleh
menggunakan teknologi ini sebagai platform untuk mereka belajar dengan mudah sekali. Itu saja daripada saya. Terima kasih kepada Saudara Anas kerana telah memberi peluang kepada saya dan juga Saudara Hakimi, penemu ramah kita pada hari ini. Saya ingin mengutarakan sedikit pendapat saya tentang langkah memelihara komunikasi dalam era digital ini. Seperti yang kita ketahui juga, sekali lagi, masyarakat kita, terutamanya remaja, ada yang takut untuk melayari media sosial kerana sekiranya mereka mengupload ataupun berlaku lain daripada yang lain, mereka akan dikecam teruk oleh netizen Malaysia pada waktu ini. Masyarakat kita adalah faktor utama, tapi bukanlah semuanya. Segelintir saja masyarakat kita yang jenis suka mengkritik orang. Antara faktor yang membuat mereka takut untuk menggunakan media sosial adalah disebabkan oleh masalah seperti ini. Oleh itu, kita hendaklah muhasabah diri dan bertanggungjawab dalam menggunakan media sosial agar semakin ramai yang menggunakan aplikasi seperti alat komunikasi TikTok dan WhatsApp ini dengan cara yang lebih tenang, selesa dan berhema. Fokus apa yang saya cuba sampaikan kepada kita pada hari ini ialah langkahnya ialah kesedaran daripada tanggungjawab, kesedaran dan tanggungjawab daripada individu itu tersendiri. Itu sahaja. Baiklah, dengan itu berakhirlah sesi temu ramah kita. Saya amat berbangga dengan saudara Rasulullah dan saudara Azimi kerana memberikan pendapat yang amatlah bernas dan penuh bermakna kepada kita. Saya juga amat berterima kasih kepada mereka kerana sanggup memberikan masa mereka untuk bersama-sama mengupas lebih tentang komunikasi era digital. Sebelum berakhir temu ramah pada hari ini, saya ingin untuk memberi kesimpulan berkaitan dengan topik perbincangan temu ramah kami pada hari ini. Apa yang kita dapat simpulkan ialah jelaslah bahawa komunikasi dalam era digital juga memainkan peranan yang amat penting dalam kehidupan masyarakat. Ia sudah terbukti dapat memelihara bahasa serta dapat memupuk lagi perpaduan negara. Oleh itu, kita sebagai masyarakat yang prihatin, masyarakat yang proaktif, haruslah mengambil cakna dengan komunikasi ini agar bahasa kita dapat dijaga serta perpaduan kita dapat dikekalkan. Adakah saudara ingin menambah kesimpulan? Baiklah, saya ingin memberi kesimpulannya. Teknologi ini sangatlah memberi impak yang positif kepada negara kita. Tetapi pada masa yang sama, ia memberi impak yang negatif kepada masyarakat kita. Oleh itu, pihak-pihak yang tertentu harus bertanggungjawab dalam mengambil tindakan dalam mengendalikan teknologi ini. Sebagai contoh, apabila kita menyediakan wifi yang percuma, wifi yang percuma itu haruslah hanya boleh diakses pada perkara yang penting sahaja, tetapi tidak kepada perkara yang boleh melalaikan. Dan kita juga sebagai pelajar dan masyarakat Malaysia ini perlu menggunakan teknologi ini dengan baik agar kita tidak lalai dan tidak memberi kesan yang negatif kepada pembangunan negara kita. Itu saja daripada saya. Baiklah, apa yang saya dapat lihat berdasarkan temu ramah kami pada hari ini, Saudara Hakimi dan Saudara Anas lebih banyak berkata tentang kebaikan dalam menjaga era komunikasi dalam digital ini. Apabila kita melihat satu perkara itu dengan pandangan yang positif, sudah tentu kita ingin mengekalkannya, kan? Baiklah, marilah kita bersama-sama menjaga dan orang bilang memelihara komunikasi ini agar hidup kita semakin maju, terhindar daripada impak-impak negatif
yang membuatkan kita rasa tidak selesa untuk hidup di dunia ini. Sekian itu saja dari saya. Oke, maka dengan itu berakhirlah sesi temu ramah kami pada hari ini. Saya Muhammad Hakimi akan menutup sesi temu ramah kami. Sekian, terima kasih.